kita tak sembahyang sunat duha lagi. Waktu duha apabila habis dia waktu gelincir matahari, masuk zuhur bila waktu duhanya. Kita nak sembahyang, kita angkat takbir. Angkat takbir kita itu kena pada waktu tahrim ni. Sebelum daripada kita angkat takbir itu, sebelum daripada gelincir matahari, maka sembahyang kita tidak sah. Maka waktu duha tu dalam kisah habis 1:08 minit lah. Itu yang ketiga. Waktu yang ketiga. Wa ba'da salatil asri. Dan selepas daripada sembahyang asar, hatta taghruba syamsu, sehingga lenyaplah oleh matahari. Hatta taghruba syamsu, sehingga lenyap matahari. Jadi selepas daripada kita sembahyang asar, lepas daripada sembahyang asar hingga lenyap matahari. Wa indal ghurubi, wa indal ghurubi, dan ketika lenyap matahari, ketika ghurub tu, lenyap matahari tu, hatta yatakammala, sehingga sempurnalah ghurubuha, oleh lenyap matahari. Jadi waktu dia nak tenggelam tu, tengah-tengah tenggelam tu masih lagi haram. Jadi daripada asar sampai kepada dia tenggelam, tu haram. Waktu dia tenggelam tu tak habis lagi matahari, sikit, itu masih lagi dalam waktu karah. Sampai dia betul-betul tenggelam, terbenam, baru dah habis waktu karah. Apabila betul-betul dia terbenam, masuklah maghrib. Bila masuk maghrib tu habislah waktu karah. Jadi selagi tak masuk waktu maghrib, lagi itulah haram kita sembahyang. Melainkan tidak diharam dengan sembahyang ni di tanah haram Mekah lah. Menegara haram Mekah tidak diharamkan sembahyang, tak ada waktu bagi haram sembahyang. Mekah sahaja. Madinah ada. Madinah sama aja. Yang pada Mekah sahaja dikecualikan, mana tidak ada waktu tahrim bagi dia. Sama ada Mekah tu, sama ada dalam masjid ke ataupun luar masjid, tak kira, asalkan dia masuk pada tanah haram Mekah. Bukan kata terhenti dalam Masjidil Haram saja, mana luar Masjidil Haram pun termasuk juga tidak ditegah. Orang baling sunat kat situ sama orang pulang sunat kat situ. Ya, sunat. Kalau apa kaitannya waktu-waktu macam tu juga kita tak digalakkan tidur lah, kan? Masa pasar, masa subuh kan. Masa tu pun kita tak digalakkan tidur. Apa dia punya kaitan ya, Ustaz? Kalau lepas asar tu dia boleh melemahkan tubuh kita. Kalau selepas subuh tu Nabi tegah, Imam tegah dan tidur rezeki. Maknanya apabila kita tidur lepas subuh ni, kadang-kadang membawa kita, kan lepas subuh ni sedap, tidur tu memang sedap lah. Membawa kepada kita, kalau kita bekerja pun masa kerja kita tu jadi pendek lah. Kalau kita kerja pun, masa kita kerja tu jadi pendek. Lepas tu dia tegah. Lepas tidur sebentar selepas subuh tu, kata pukul 7:30 7:30 pada setengah lepas subuh, dia lambat ke ni, ada macam mengantuk kan, tidur kejap, boleh tak? Tetap dia hukum makruh juga. Makruh kan?
Kerana dia takut ni lah. Takut boleh membawa kepada jadi luput juga. Boleh membawa. Yang ditegah ni tak pada takut membawa kepada rugi kita. Nah, jadi kalau kita mengantuk juga, tidur pun dia akan terbawa ke situ. Terbawa kepada merugikan masa kita. Mana apabila kita tidur, terlepaslah kadang-kadang sembahyang sunat isyraq. Mungkinlah kita rezeki kita. Jangan kita pandang rezeki ni cuma dunia aja. Kita dah nampaknya Nabi kata orang tidur lepas subuh ni orang yang pada kurang rezeki. Kita dah nampaknya rezeki dunia. Kurang apanya, aku kerja pukul 8, tak ada kurang pun. Itu kita tak nampak rezeki kita akhirat kita. Dia dah nampak rezeki dunia. Kalau bahasa tu boleh melemahkan tubuh, sebab tu ditegah bahasa tu. Mengakibatkan bahawa tubuh kita lemah. Memang kalau kita tidur lepas asar ni, kita bangun, amal kita ni terpinga-pinga lah, pening kepala lah macam. Saya kamu cakap ada potensi gila. Ada potensi gila. Ada potensi gila. Sebab pernah jadi kat adik saya juga. Lepas asar dia bangun, dia terus capai beg. Saya ingat dia ingat lepas subuh. Kalau orang macam kerja shift Ustaz, dia malam dia sampai subuh tu kan. Lepas tu pagi tu baru dia bukan nak tidur lah. Boleh nak tidur. Dia boleh tidur lepas daripada naik matahari, tak apa lah. Lepas naik matahari tidur. Tidur boleh tidur lah. Jangan dengan waktu sebelum daripada naik matahari. Bila sebelum daripada matahari tak makruh lah tidur dia. Kalau lepas daripada tu boleh lah. Waktu syuruk boleh kan? Lepas syuruk boleh. Kerana ada berlaku kes orang yang tidur, dia tidur lepas asar. Dia bangun tu, dia mandi, dia azan di masjid. Sebab dia tengok jam tu dia tengok pukul 5:30. Dia tengok 4:30. Dia nampak jam tu 4:30. Mamai. Jadi mamai. Aku tanya dia kenapa? Kerana dia terlelap je. Dia terlelap tu, dia dah benda patah balik. Dia terlelap tu selepas daripada asar dah. Bukan dia sengaja nak tidur, tidak. Dia tunggu, dia di rumah dia tunggu untuk sembahyang asar ni. Dia tunggu sembahyang asar. Jadi dia terlelap. Dia terlelap, dia pun dia sedar. Dia tengok jam 5:30 tu. Dia tengok jam 4:30. Oh, dia pun cepat dia kata 4:30 ni masuk waktu, cepat-cepat dia pergi azan di masjid. Kena pecat Taklah. Sengaja. Bukan masjid besar. Kalau masjid negeri malah kena pecat. Masjid negeri kena pecat lah. Masjid kampung biasa lah. Apa dia? Orang kampung boleh dah ni. Apa waktu apa ni tiba-tiba boleh dah. Tapi dia pandai juga. Azan batu lah, azan kena rumah terbakar. Dia pandai Kleton juga lah dianya. Nak juga dia cakap. Nak juga azan azan ala hantu. Azan rumah terbakar pun sunat juga. Saya kau jalan kan. Nak cover yang dia salah. Ada cumanya tanah haram Mekah memang tidak ada waktu tahrim lah. Jadi tanah haram Mekah tu termasuk masjid ataupun lain daripada masjid. Asalnya tanah haram Mekah. Mana dia tanah haram Mekah ni luas juga. Kalau Ja'ranah tu dia masih tanah halal lah. Ja'ranah tu yang paling dekat sekali dengan tanah haram Mekah. Mana luas. Kalau masjid, kalau pergi dikit di Mekah, masjid Kucing apa tu termasuk daripada tanah haram Mekah lagi. Bukit Ajiyat ke apa termasuk daripada tanah haram Mekah lagi. Adapun tanah haram Madinah tetap dihukum sebagaimana tanah yang lain lah. Mana haram kita melakukan ibadat solat selepas daripada
lima waktu ini. Faslun. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timama dunal imami. Ini satu fasal pada menyatakan sembahyang berjemaah. Sunnatun muakkadatun, sembahyang jemaah ini sunat yang dikuatkan. Ini pendapat pada yang tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dinamakan sunat muakkad ni pendapat yang tidak muktamad lah. Mengikut kaul asahnya di si Imam Nawawi, sembahyang jemaah ialah fardu kifayah. Sembahyang jemaah ni fardu kifayah, bukan sunat muakkad. Fardu kifayah. Mana bezanya fardu kifayah? Wajib di atas tiap-tiap orang. Dia sama juga dengan fardu ain. Dan kifayah ni dia wajib di atas tiap-tiap orang. Cumanya tuntutan Allah Taala tuntut tu kena melakukan sembahyang berjemaah di atas tiap-tiap orang. Cuma lepasnya orang yang lain kerana ada dibuat oleh sedikit. Kalau seorang buat, lepaslah orang lain tuntutan tu. Kalau fardu ain, tuntutan kena pada tiap-tiap orang dan tak lepas orang yang lain tu. Fardu ain. Nah, setiap orang tu kena buat baru lepas tuntutan. Adapun fardu kifayah dituntut tiap-tiap orang, tetapi jika seorang buat, lepaslah yang lain. Itu fardu kifayah. Jadi mengikut Imam Nawawi, kaul asahnya mengatakan bahawasanya sembahyang berjemaah ini fardu kifayah bagi lelaki. Bagi lelaki, fardu kifayah bagi lelaki, lain pada sembahyang jemaah lah. Sembahyang jemaah itu fardu ain. Adapun sembahyang jemaah bagi sembahyang fardu itu mengikut Imam Nawawi fardu kifayah. Di sini habis sujak kita, pengarang kita kata sunat muakkad ni sebagaimana Imam Rafi'i. Imam Rafi'i pun mengatakan sunat muakkad juga. Ikut macam ikut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i berkata sunat muakkad juga. Adapun pada perempuan tak jadi fardu kifayah lah. Perempuan dia punya sunat saja pada hak mereka itu. Sunat saja, sunat juga perempuan melakukan berjemaah, tidak menjadi fardu kifayah. Jadi jika kalau dalam kampung tu, satu tempat tu, perempuan je berjemaah, lelaki tak berjemaah, perempuan je berjemaah, maka berdosa semualah. Dosa semua, orang kampung tu berdosa semua. Jemaah tu mesti syarat imam dengan makmum ataupun imam saja pun dah lepas. Kalau imam lelaki, makmum semua perempuan lepas. Dia tak, dia syaratnya mesti makmum laki, imam laki, makmum laki baru dipanggil jemaah. Dia syaratnya tu. Tak boleh kalau kita kata imam seorang laki, makmum 2-3 orang perempuan, tak lepas lagi. Ataupun imam seorang imam, lepas tu budak, tak lepas lagi. Sebab tuntutan ni tu kepada lelaki. Lelaki. Lelaki yang nak akil balik lah. Kalau lah dia buat lelaki dengan perempuan, masih lagi tak lepas tuntutan tu. Sebab tu kalau perempuan berjemaah saja tak lepas, berdosa tu kena kepada lelaki. Sebab tuntutan fardu kifayah lelaki, perempuan tak berdosa. Banyak masjid-masjid dia naknya jemaah ni di tempat syiar, tempat di surau ke di masjid, tempat sembahyang. Kalau kita melakukan jemaah di rumah, melakukan jemaah di rumah tak memadai. Tak memadai. Dia kena tempat di masjid. Kalau masjid tu kebanyakan masjidnya pada asar, zuhur tak melakukan jemaah. Kebanyakan ada masjid, kalau masjid kampung-kampung tu setengahnya zuhur, asar tak laku jemaah. Itu ke sana? Dosa ni. Dosa di waktu tu lah. Tak lakukan jemaah pada waktu zuhur, berdosa lah.
Surau-surau semua sama kan? Sama. Ustaz, dia punya lingkungan dia kadang masjid dengan surau tu dia sebenarnya dekat. Dia macam ni. Ya, hadis yang datang sembahyang Jumaat Nabi sebut kampung. Kampung ini dia beza dengan sebut pada bandar dan negeri. Kalau negeri, sebut negeri, dia mesti ada polis, dia mesti ada hakim, dan dia mesti ada mahkamah. Itu negeri. Jikalau disebut bandar, dia tidak ada hakim dan tidak ada mahkamah. Kalau dia sebut kampung, dia tiga-tiga tu tak ada. Bala polis tak ada, hakim tak ada, mahkamah tak ada. Jadi jikalau kita kata satu kampung yang berdekatan, dekat, satu kampung dengan satu kampung, nah, dekat. Jadi kampung ni kampung A dengan kampung B berdekatan. Jadi di kampung A ni mama tak ada polis, tak ada bala polis, tak ada hakim apa, maka dia wajib melakukan jemaah di situ. Kampung B pun begitu juga, wajib melakukan jemaah. Sebab Nabi sebut qaryah, kampung. Jadi jikalau kita kata satu masjid, satu mukim, masjid ghalibnya diletak satu mukim. Kemudian masjid ni berada di kampung ni, tapi mukim samalah kampung A. Di kampung B ni tak ada masjid, tapi satu mukim. Tetap dikatakan kalau ada surau apa, jemaah di kampung B pun kena didirikan dengan surau. Dia tak memadai dengan masjid tu, tak memadai. Setiap session, kalau kat sini kira macam setiap session. Kiranya kalau misalnya session 9 tak ada surau lah katakan, dia kena datang surau yang 10. Dia kena diri kan? Dia kena buat surau ya? Buat surau. Kena buat surau. Kadang-kadang satu session tu pun ada duduk banyak surau. Lebih daripada satu. Dia kena buat juga surau. Taman tu lah. Sebab nyata Nabi sebut kampung. Kalau surau dalam kampung tu ada banyak surau tak apalah. Di satu kampung tu ada satu masjid, 2 surau. So jadi macam mana? Kena dalam masjid, tak payah tahu surau. Tu kan? Yang saya faham lah. Yalah, yang dekat masjid tu datang masjid lah. Mama afdal sembahyang di masjid dengan surau tu. Masjid tu untuk minmat lah. Mama afdal masjid. Jadi jika kalau surau tu tak pada dalam satu kampung tu ada 2 surau, ada masjid dengan surau. Nah, pening jadi sebagai gaji. Ada masjid dengan surau. Jadi kalau masjid sudah dirikan, surau tak diri pun tak berdosa lah. Tak berdosa lah. Sampai 2 je dah. Ya, kalau dalam satu kampung tu, untuk lelaki tu dia bekerja di luar daripada kampung tu. Yang kata jatuh dosa tu dia kena tak? Kena. Oh, pada waktu zuhur dengan asar dia tak ada kat kampung tu. Kena juga. Kena juga. Betul. Dia susu tu lah. Buat sebui dulu. Tu azan pun dekat-dekat. Jadi kalau kita kata satu section tu ada 2-3 surau, tak apalah. Maknanya kalau tiga surau tu tak melakukan jemaah, dosa lah. Kalau satu je melakukan jemaah, tak apa, mewadai lah. Bagi jangan buat dulu. Surau ada banyak. Makmum tu. Pada pemakmum. Dua buat concern. Tapi kalau Ustaz macam surau-surau dekat Jabat kan, itu dah tak kira. Itu bukan kampung tu. Yalah, kalau macam office saya dia besar, dia ada surau besar lah. Dia dalam tu staff ramai, dia dekat 1,000 kan. Bukan kampung tu. Ya, waktu ada memang kadang-kadang dia orang ada orang azan apa semua.
Itu katakanlah temis lah temis. Temis. Itu kira dosa. Satu dalam kira satu bangunan itu kira dosa. Tak dia tak kira kampung. Dia kira kampung. Kampung ni duduk tetap. Itu orang kerja tu. Tak. Sekadar untuk solat je kan. Untuk solat. Kebanyakan banyaklah kalau di Kelantan tu, lalu kadang-kadang kita nak singgah sembahyang zuhur nampak tak ada. Imam tu dia tak berasa dia menanggung dosa ahli qaryah. Sebab tugas dia apabila dilantik dia menjadi imam, tugas dia mendirikan sembahyang. Jadi imam tu kena diberitahu. Beritahu. Dan masyarakat kita memang tidak memperhati tentang sembahyang berjemaah. Tak apalah orang buat, orang lain buat. Tapi bandar kalau kat bandar lagi hidup lah kat kampung kurang sikit lah. Kampung dah lagi bandar. Orang kampung semua dah lagi bandar. Ada river kat kampung. Ialah kesedaran tu, kesedaran sembahyang jemaah tu. Tak minta juga. Ada setengah itu okey, maghrib isya okey. Dah. Subuh InsyaAllah. tak apa asal ada lah, jangan 3 orang pun tak apalah. Anda Zuhur asar mesti tak ada. jangan kan ada langsung. dia tu bila dia tu imam. Makmum jin ni. Makmum tak ada. Saya fikir Ustaz, macam masjid yang berdekatan tu, jadi kalau semua masjid buat sembahyang jemaah dia tak cukup. Jadi untuk minggu ni dia buat sembahyang masjid ni, dia tukar-tukar masjid. Tukar-tukar masjid. Kalau satu kes saya pergi Jumaat kan, dia kata minggu ni masjid ni tak payah buat sembahyang Jumaat. Dia buat masjid dan dia tukar-tukar sebab kalau dua masjid dia buat sembahyang Jumaat, dia akan tak cukup kemudian sebab dia macam jemaah kampung macam cukup-cukup dia. Saya pernah pergi satu kampung. Dia ada 2 kampung lah sebenarnya. Tapi kat situ penduduk dia sikit. Dia sikit. Dan hijrah jadi satu kampung tu tinggal 39 betul lah. Tak ada syarat. Sini pun lebih kurang 40. Dia Jumaat ni terpaksa tukar-tukar. Sana ke sini. Orang MC tak cukup. Seorang tak cukup. Memang banyak kali main zuhur. Import lah Bangla Indon. Dia kampung tu jauh ke dekat dulu. Dekat dia sebenarnya. Tapi asalnya sebab dia ramai. Hijrah jadi tinggal orang tua-tua. Jadi masjid tu tak ada. Dia keadaan jenis kalau masjid dekat kampung ni, apabila dengar suara azan, bila azan dengar, maka wajib ahli yang dengar tu pergi jemaah. Pergi jemaah wajib, tapi tidak dikira dengan bilangan. Wajib pergi tapi tak kira bilangan. Kalau 39, kampung 39, dia tak boleh ambil kampung seorang, orang nak cukup 40 ni ambil orang kampung sebelah lain. Nak cukup 40 tak boleh. Situ juga. Memang tak boleh. Dia nak ahli yang mustautin di situ. Habis kalau tak ikut orang macam mana nak sembahyang Jumaat? Tak ikut orang tak salah. Memang kita kena buat zuhur. Memang kerap sembahyang zuhur tu pun. Zuhur. Dia punya bubah pun tak ada sembahyang. Dia sarap dia. Sarap wajib. Pernah harus sembahyang tu. Tapi ghalibnya kalau dia ghalibnya majlis agama ni dia akan lulus untuk buat jemaah. Dicari ahli qaryah di situ 80 orang. Dia tak jadi 40. Dalam masjid. Agaknya masa asal dia lulus. Asal memang lah. Asal kurang ramai tak tahu lah. Dia pun tak ada. Yang meninggal apa. Satu masjid tu tak ada satu masjid yang sebab itulah olehnya majlis agama dia memang dia itu. Yang jadi muskilnya membuat sembahyang Jumaat di universiti. Yang di situ. Itu tak yang supaya kita kata ITM ke. Dia ada masjid dia buat sembahyang Jumaat di situ. Yang apa dah pekerja di situ, pensyarah ke apa, dia bukan duduk situ. Bukan ustaz situ. Semua duduk luar. Kalau yang kuarter tak apalah, ada kuarter dalam tu cukup tak? Bilangan dia 40. Kalau orang memang orang sekitar kawasan dia tak duduk dalam tu lah, tapi rumah dia dekat-dekat, dia memang kalau sembahyang Jumaat dia memang
adakah dia memang sembahyang kat situ lah. Adakah dia kira ahli karya juga? Dia kira ahli karya. Dia banyak di sini, banyak tempat-tempat pusat pengajian macam dia berdirikan jemaat. Kadang-kadang yang ahli Mustautin ni tak ada. Yang sekudai lah Yang sekudai tu yang kuartus kat luar tu. UTM Sekamat kuartus dia tu tak jauh daripada kampung. Kampus Yang sekudai dia punya pada yang Mustautin di situ, kuartus-kuartus dia tu tak ramai yang duduk. Orang fikir macam mana majlis agama boleh luluskan, betul lah. Tapi dia bila sembahyang tu memang Yelah ramai. Sebab itu salah satu daripada sebab dia kata supaya di bandar-bandar Kuala Lumpur ke apa lah, ni untuk mengelak kalau buat cuti hari Jumaat kita boleh tahu penduduk asal tu berapa orang. Kita kerja hari Jumaat. Kalau cuti hari Jumaat kita boleh tahulah penduduk tu cukup 40 ataupun tidak melakukan sembahyang Jumaat. Ini semua kerja. Mana-mana pergi. Kalau masih negara tu buat cuti hari Jumaat nak tahu cukup 40 ke tak. Kelantan betul lah kita ni. Mana orang di situ dah macam dengan sisi tu. Sembahyang Jumaat. Ada rumah tu kan. Kodai banyak lah. Kalau dia macam tu kondo lah. Kalau dia buat cuti hari Jumaat saya boleh tahulah penduduk Mustautin tak Mustautin. Ikhman cuti hari Jumaat. Dia pun kerja nak buat kat Jumaat tapi takut duduk Kelantan. Kelantan dan Johor dia saya rasa Kedah. Johor tak ada Johor. Dulu Jumaat tapi sekarang ni Ahad dah. Dia 3 buah ya. Terengganu, Kelantan, Kedah. Pelis tak? Kedah. Dah. 3 tu ya. Qala mu'allif faslun wa salat jama'ati sunnah mu'akkadah wallahu